Selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua anak-anak murid cikgu. Pagi ni cikgu jumpa dengan Tiga Budi, betul tak? Betul. Okey, so kita ada 12 orang online sekarang. Okey, kalau ada kawan-kawan yang awak tahu boleh call ke apa, panggil dia orang ya, kita masuk kelas hari ni. Kita akan masuk tajuk baru, kita nak masuk bab baru hari ni ya. Hari ni kita nak masuk bab 2. Okey, tajuk bab 2 kita ialah respirasi. Buku teks semua orang dah ada? Ada. Ada ya? Okey. So cikgu akan rujuk pada buku teks lah ya. Awak tengok buku teks muka surat 46. 46. Okey. So hari ni kita nak tengok tentang sistem respirasi manusia. Topik 2.1 kita ialah sistem respirasi. Okey. Nah, pernafasan, tengok buku teks ya. Nah, pernafasan ialah satu proses menyedut udara dan menghembuskan udara. Jadi semua benda hidup dia mesti buat pernafasan. Pernafasan tu kan istilahnya dalam bahasa harian lah kita panggil sebagai pernafasan. Tapi sebenarnya dalam sains istilahnya ialah respirasi. Okay, istilahnya ialah respirasi. Respirasi manusia melibatkan organ daripada kepala kita sampai kepada kita punya ruang toraks. Okey, ruang toraks ni perkataannya awak akan selalu dengar selepas-lepas ni. So ruang toraks bererti kawasan daripada kita punya leher ni sampai kepada kita punya atas perut kita. Kalau kita rasa badan kita dengan tangan, kalau kita pegang, kita akan rasa tulang rusuk. Jadi bahagian sampai ke tulang rusuk yang terakhir. Itu ialah kita punya rongga toraks. Bila kita bernafas ataupun bila kita berespirasi, kita akan gunakan kawasan daripada kepala sampai kepada tulang rusuk kita yang last tu. Alright, so sekarang kita nak tengok tentang sistem respirasi manusia. Jadi sistem respirasi manusia ialah melibatkan kepada organ-organ yang cikgu tunjukkan dalam gambar ini. Gambar yang ini ni cikgu ambil direct daripada buku teks ya. Okey, so kalau awak tengok dekat situ, kita bila menarik nafas, udara akan masuk melalui kita punya hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, pergi kepada rongga hidung dan turun satu saluran yang kita namakan sebagai trakea. Okay, so awak tengok itu trakea itu adalah satu tube yang diapit oleh banyak gegelang rawan berbentuk C. Okay, apa itu gegelang rawan berbentuk C? Nah, gelang rawan berbentuk C ni adalah tulang lembut yang akan memegang dan menyebabkan kita punya trakea itu berdiri dalam keadaan lurus. Okay, so trakea kita dipegang oleh tulang rawan berbentuk C. Kita punya trakea ini adalah satu tube yang sangat lembut sebenarnya dan boleh patah kalau tak ada kita punya tulang rawan tadi tu. Jadi tulang rawan tu sangat pentinglah supaya bila kita tarik nafas, bila kita hembus nafas, kita punya trakea tadi tidak runtuh. Istilahnya ialah runtuh. Runtuh tu maksudnya jadi patah macam itulah. Kita tak nak dia patah. Okay? So itu adalah kita punya trakea. Now trakea kita akan bercabang dua. Trakea kita akan pecah kepada dua saluran yang lebih kecil. Kita panggil saluran itu sebagai bronchus. B-R-O-N-K-U-S, bronchus. Daripada bronchus tu pula akan bercabang lebih kecil lagi. Kita panggil cabangan yang kecil itu sebagai bronchiol. Cikgu ulang balik. Udara masuk melalui lubang hidung, pergi rongga hidung, masuk ke dalam kita punya trakea, pergi kepada bronchus dan berakhir di bronchiol. Bronchiol ni cabang kecil saja daripada bronchus dan yang paling penting, udara kita mesti sampai kepada alveolus. Alveolus. Jadi alveolus ini ialah kita punya pundi-pundi udara. Jadi alveolus itulah tempat di mana udara yang kita tarik itu akan duduk dekat alveolus dan pindah dari alveolus masuk ke dalam aliran darah kita. Okey? Dan bila kita pula hembus nafas daripada aliran darah, udara iaitu karbon dioksida akan dipindah masuk ke dalam alveolus, keluar balik laluan tadi
patah balik sampai keluar ikut hidung atau mulut. Okay, itu adalah kita punya sistem respirasi. Cikgu ulang sekali lagi. Daripada udara masuk melalui lubang hidung, pergi ke rongga hidung, turun kepada kita punya trakea, bercabang pergi ke bronkus, masuk ke bronkiol dan berakhir pada alveolus. Jadi sekarang kita nak tengok mekanisme pernafasan. Macam mana cara kita bernafas? Okay, cuba tarik nafas. Hembus nafas. Itu namanya mekanisme pernafasan ya. Jangan tak tahu pula. Nah, mekanisme pernafasan adalah tapak jalan udara daripada luar badan masuk ke dalam badan sampailah kepada alveolus. So, apa yang cikgu explain tadi ditunjukkan dalam peta alir yang diberikan. Lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiol dan alveolus. Sekarang kita nak tengok mekanisme tarik nafas. So bila kita tarik nafas, awak letak tangan di dada, tarik nafas. Kita boleh rasa ya dada kita naik ke depan dan keluar. So apa benda yang berlaku sebenarnya tu? Gambar raja ini ada dalam buku teks pada muka surat 48. So ini adalah mekanisme menarik nafas. Ada beberapa organ pada kita punya sistem respirasi yang bergerak. Cikgu mulakan daripada kita punya laluan udara masuk. Sangkar rusuk kita ada banyak tulang ya, kiri dengan kanan. Kemudian di bahagian bawah sini ialah diafragma. Tadi waktu cikgu cerita sistem respirasi, cikgu belum sebut lagi perkataan diafragma. Jadi sekarang baru kita nak tengoklah apa itu diafragma. Jadi diafragma duduk di bahagian bawah sini, bahagian dalam sangkar rusuk kita, dan antara tulang rusuk itu ada satu selaput otot yang nipis tapi kuat. Otot ini namanya otot interkostal. Jadi kalau awak tengok kepada gambar pun awak nampak ya, otot itu memegang satu tulang rusuk kepada satu tulang rusuk yang lain. Jadi pergerakan otot akan menggerakkan sangkar rusuk kita. Pergerakan otot akan menggerakkan sangkar rusuk tadilah. Jadi sangkar rusuk kita punya pergerakan ialah naik ke atas dan turun ke bawah. Pergerakan itu berlaku adalah akibat daripada pengecutan dan pengenduran otot interkostal. Jadi pengecutan pengenduran itu yang menyebabkan sangkar rusuk kita naik dan turun. Dan bila kita tarik nafas, kita boleh rasa dada kita naik. Dada kita naik disebabkan oleh sangkar rusuk kita bergerak ke atas dan keluar. Memberikan ilusi seolah-olah dada kita besar. Sebenarnya dada kita tak besar. Sangkar rusuk tadi tu yang bergerak. Okay? So bila kita tarik nafas, otot interkostal akan mengecut. So sangkar rusuk akan naik akibat pengecutan otot interkostal. So ruang dekat dalam kita punya rongga toraks sekarang sudah mula besar. Ditambah lagi dengan apabila diafragma mengecut dan mendatar. Diafragma kita dalam keadaan rehatnya adalah bentuk kubah, melengkung. Tapi bila dia mengecut, lengkungan tadi akan flatten down. Okay, lengkungan tadi akan mendatar. Bila diafragma mendatar, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar, itu menjadikan kawasan rongga toraks kita bertambah besar. Isi padu rongga toraks meningkat. Keadaan ini akan menimbulkan tekanan udara yang rendah dalam kita punya rongga toraks. Jadi, macam mana kita nak ingat ya tekanan udara, rongga toraks? Cikgu suka gunakan satu contoh keadaan. Okay, cikgu nak awak bayangkan awak nak naik bas. Awak diberikan pilihan bas A dan bas B. Bas A orangnya ramai, dia punya penumpang punyalah ramai, muka awak pun tertekan dekat cermin.
Adakah awak nak naik bas A? Atau awak diberi pilihan bas B. Bas B tak ada orang, yang ada driver saja. Awak nak naik bas A ke awak nak naik bas B? Pastinya secara logik, betul Nur Azian. Logiknya awak mesti nak naik bas B. Sebab apa bas B awak nak naik? Bas B banyak ruang, kurang tekanan. Betul tak? Jadi prinsip yang kita gunakan ialah apabila ruangnya luas, tekanannya rendah. Jadi dalam kes kita tarik nafas tadi, diafragma mendatar, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar, itu telah menambahkan isi padu rongga toraks. Rongga toraks kita jadi besar, maka tekanan udara di dalamnya menurun. Bila tekanan udara di bawah ni, di dalam dada kita ni menurun, tekanan udara dekat luar lagi tinggi tahu tak? Maka tekanan udara di luar menolak udara masuk ke dalam rongga toraks. Kita tarik nafas. So awak tengok dekat sini ya, diberikan pada pandangan sisi. Diafragma mengecut dan bergerak ke bawah, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah, udara ditolak masuk ke dalam rongga toraks. Masuk dalam rongga toraks tu berarti masuk dalam kita punya peparu lah. Maka peparu kita mengembang. Kita pun dapat udara. Now, cikgu ringkaskan balik kepada nota ni. Nota ni bagus, senang nak faham. Otot interkostal mengecut. Sangkar rusuk ke atas dan keluar. Kalau tangan cikgu ni sangkar rusuk, dia akan jadi naik macam tu. Okay? Nah, yang kedua, diafragma akan mengecut ke bawah dan mendatar. Diafragma yang melengkung tu akan mengecut turun ke bawah dan jadi rata ataupun mendatar ataupun melepek. Okay? Yang ketiga, rongga toraks akan menjadi besar akibat pergerakan 1 dengan 2 tadi. Yang ini, bila rongga toraks menjadi besar, membawa kepada tekanan udara dalam rongga toraks menurun. Maka, tekanan udara atmosfera yang lebih tinggi akan menolak udara masuk ke dalam peparu. Kita pun tarik nafas. Kita nak tengok sekarang mekanisme yang kedua pula, iaitu menghembus nafas. Macam mana kita hembus nafas? Dada kita turun ya. Dada kita turun. Kalau kita tarik nafas, dada kita naik. Kita hembus nafas, dada kita turun. Jadi apa yang berlaku? Okay, gambar ini juga ada dalam buku teks awak pada muka surat 49. Okay, nampak ya? Okay. 49. Nah, bila kita menghembus nafas, dia berlawanan dengan arahan pergerakan tarik nafas tadi. Okay, kita start cerita kita daripada otot interkostal. Otot interkostal apabila menghembus nafas, otot interkostal akan mengendur. Ini menyebabkan sangkar rusuk kita bergerak ke bawah dan ke dalam. Kalau dengan tangan cikgu, ini dengan ini ialah tulang rusuk ya. Bila cikgu hembus nafas, pergerakan sangkar rusuk akan jadi begini. Tarik nafas. Hembus nafas. Okay. So pergerakan sangkar rusuk akan turun ke bawah dan ke dalam akibat pengenduran otot interkostal. Nah, yang kedua ialah diafragma kita yang tadi merata melepir tadi akan mengendur dan kembali melengkung. Okay, so awak tengok diafragma dah naik ke atas sekarang, melengkung semula. Dua pergerakan ini menyebabkan isi padu ataupun ruang dalam rongga toraks kita bertambah kecil. Kurang ruang, tambah stres. Maka tekanan udara di dalam rongga toraks kita akan meningkat. Peningkatan tekanan udara akan menyebabkan udara ditolak keluar daripada rongga toraks. Maka udara akan dihembus keluar. Otot interkostal akan mengendur, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam.
diafragma akan mengendur dan kembali melengkung ke atas. Ingat ya, ini adalah keadaan asal, posisi asal kepada kita punya diafragma. Yang ketiga, kedua pergerakan 1 dengan 2 tadi menyebabkan rongga toraks menjadi kecil. Akibatnya, tekanan udara akan meningkat dalam rongga toraks kita. Ini menyebabkan tekanan dalam peparu lebih tinggi, maka udara akan ditolak keluar daripada peparu kita. So itu adalah mekanisme tarik nafas dan hembus nafas. Sekarang kita nak membandingkan antara tarik nafas dan hembus nafas. Okey, cikgu bandingkan mengikut ciri yang sama ya, kiri dan kanan. Okay, kita start yang pertama. Bila tarik nafas, otot interkostal mengecut. Hembus nafas, otot interkostal mengendur. Bila kita tarik nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Bila kita hembus nafas, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Apabila kita tarik nafas, diafragma mengecut lalu mendatar. Hembus nafas, diafragma mengendur dan kembali melengkung. Bagi tarik nafas, tekanan udara dalam peparu akan kurang. Bila kita hembus nafas, tekanan udara dalam peparu mesti tinggi. Barulah udara tu boleh ditolak keluar. Okay? Dan tarik nafas, udara masuk dalam peparu. Hembus nafas, udara keluar daripada peparu. Okay? Jadi, dekat mana kita kena pay attention untuk exam sake? Untuk kita punya peperiksaan. Dekat mana kita kena pay extra attention? Kita mesti extra attention pada perbezaan ini. Kalau awak boleh buat perbezaan ini, bermaksud awak tiada masalah memahami mekanisme tarik nafas dan hembus nafas. Okay, so itu adalah tajuk 2.1 kita, iaitu sistem respirasi. Are you all still with me? Masih dengan cikgu ke? Ada. Ada ya, Alhamdulillah. Thank you so much for being with me. Ada cikgu, okay. So ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang mekanisme tarik nafas dan hembus nafas? Ini simple aja ni, tak ada pening-pening sangat dia punya prosesnya. Kita senang saja ya, kerjanya tak susah sangat hari ni. Alright? Jadi hari ini kerana kita dah masuk bab 2, awak kena ada buku modul B. Ada tak buku B sekarang? Ada. Okay. So kita tengok sekarang buku B. Ada. Okay, Selin pun ada. Very good. So buku B, alright, kita nak buat. Mari kita buat sama-sama. Boleh ya? Kita buat sama-sama ya. Okay, cikgu nak buat muka surat 4 sekarang. Kita nak buat muka surat 4. Okay, cikgu tunjuk balik gambar. Awak isikan sekarang ikut buku modul. Cikgu tunjuk sekali lagi. Okay, tengok semula. Tengok semula macam mana nak isi. Ini gambar dia ya. Okay, awak tengok sekarang. 1A. Label sistem respirasi manusia berikut. Okay, 1 Roman. Boleh on mic ya? Boleh on mic untuk cakap. Rongga hidung. Betul, rongga hidung. 2 Roman. Lubang hidung. Lubang hidung, betul. 3. Larynx. Larynx, betul. 3 ialah larynx ya. 4. Otot interkostal. Ya, itu jawapan dia. Otot interkostal. Okay, otot interkostal. Itu jawapan dia ya. 5. Alveolus. 5 ialah alveolus. Okay. Now, dekat sebelah kanan pula. Yang VI tu, 6. 6 ialah pharynx. Okay. 7. VII. Ini ya, trachea. Trachea. Itu 7. Okay, 8. 8 ialah bronchus. 9.
9 bronkiol, dan 10, siapa tahu 10? Kelas 3 Budi, 10. Diaphragma. Diafragma, betul. Perfect answer. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Berdasarkan raja di atas, isi petak kosong untuk menunjukkan laluan udara dari hidung ke peparu. Yang ini cikgu tunjuk. Tu dia. Okay, isikan sekarang ya. Sudah siap? Belum. Belum, okey. Salin dulu, tak apa, cikgu tunggu. Sudah? Okey, boleh ya? Dah. Okey, alright. So, awak ada cuti yang agak lama kan? Betul tak? Cuti, cikgu jumpa awak balik nanti hari Isnin depan. Okey, jadi sedikit homework untuk awak, tak banyak pun. Hari ini cikgu nak minta awak siapkan modul muka surat 5 dan 6. Itu sahaja kerja kita. Boleh siapkan tak? 2 muka surat. Isi Boleh. sila 4. Boleh. Boleh ya? Okey. So itu sahaja lesson kita hari ni. Pendek sahaja lesson kita. Alright, thank you so much semua orang yang hadir hari ni. Kejap lagi cikgu masukkan borang kehadiran. Sebab tadi ada problem, tak boleh buka cikgu punya Google Drive nak ambil borang kehadiran. Awak isi borang kehadiran dan cikgu tutup borang pada pukul 5 petang seperti biasa. Alright? Hari ini kita ada 14 orang. Tahniah 3 Budi. Very good. Isi borang kehadiran jangan lupa ya. Lepas ni cikgu terus masukkan. Okay? Alright. Terima kasih semua atas kehadiran. I'll see you all again minggu depan hari Isnin. Okay, bye. Boleh leave sekarang ya untuk pergi next class. Okay, sama-sama. Bye. Bye.